Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pelajar yang dikasihi, saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan dipermudahkan dalam segala urusan. Pada hari ini saya ingin kongsikan mengenai topik pertama dalam kursus KPS 3014 iaitu Sosiologi dan Pembelajaran. Pertama sekali kita akan mengetahui definisi bagi istilah sosiologi. Menurut Survey 2017, sosiologi merupakan kajian ilmiah tentang tingkah laku sosial dan kumpulan manusia. Ia memberi tumpuan kepada aspek seperti hubungan sosial, bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi tingkah laku manusia dan bagaimana masyarakat berkembang dan berubah. Sehubungan dengan itu, sosiologi pendidikan pula menurut SAHA 2015 memfokuskan kepada faktor-faktor sosial yang menyebabkan dan disebabkan oleh bidang pendidikan. Ini termasuklah kajian mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan pendidikan seperti jantina, kelas sosial, bangsa dan etnik atau berkait dengan lokasi iaitu bandar dan juga luar bandar. Sementara itu, seorang ahli sosiologi iaitu Robert Merton menekankan agar kajian dalam bidang sosiologi memfokuskan kepada kajian-kajian yang berbentuk mikro dan juga makro. Kajian berbentuk mikro mengkaji mengenai interaksi individu atau kumpulan kecil. Misalnya, kajian sejauh mana tanggapan guru boleh mempengaruhi prestasi akademik murid di sekolah. Sementara itu, kajian berbentuk makro pula mengkaji mengenai fenomena berskala besar atau melibatkan keseluruhan tamadun. Misalnya, kajian mengenai kadar jenayah di seluruh dunia. Bidang sosiologi adalah sangat penting kerana melaluinya kita dapat memahami isu sosial dan juga corak tingkah laku individu serta masyarakat di sekelilingnya. Selain itu, bidang sosiologi juga membolehkan kita memahami bagaimana sistem sosial masyarakat berfungsi, membantu mengenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaan dalam masyarakat, dan memahami mengapa dan bagaimana sesuatu masyarakat itu berubah. Ahli sosiologi mempunyai perspektif berbeza mengenai masyarakat. 3 perspektif utama tersebut ialah fungsionalisme, konflik dan interaksionisme. Perspektif fungsionalisme menekankan persefahaman dalam kalangan ahli masyarakat untuk mencapai keharmonian dan kestabilan. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap seperti tubuh badan yang mempunyai bahagian dengan fungsi yang tersendiri. Dan jika satu bahagian tidak memainkan peranannya, akan menjejaskan kestabilan dan keharmonian keseluruhan masyarakat berkenaan. Kajian-kajian yang menggunakan perspektif ini sering dilakukan dalam skala yang besar atau secara makro. Dari perspektif fungsionalisme, bidang pendidikan berfungsi untuk memenuhi kepelbagaian keperluan masyarakat seperti bagi tujuan sosialisasi, misalnya seperti mempelajari kemahiran yang sesuai untuk membolehkan seseorang individu itu berfungsi dengan baik dalam masyarakatnya, atau bagi tujuan integrasi sosial seperti mempelajari nilai yang sama untuk memastikan keharmonian bersosialisasi dan juga penempatan sosial iaitu pelajar diajar mengikut tahap kecerdasan untuk keperluan hidup mereka. Perspektif konflik menekankan bahawa konflik dalam masyarakat menyumbang kepada perubahan sosial. Asas kepada pembentukan konflik dalam masyarakat terdiri daripada faktor-faktor ekonomi seperti ketegangan antara kumpulan disebabkan oleh faktor kuasa, agihan, peruntukan yang tidak sekata dan lain-lain. Kajian-kajian menggunakan perspektif ini sering dilakukan dalam skala yang besar atau secara makro. Dari perspektif konflik, pendidikan mewujudkan ketidaksamaan sosial dalam masyarakat ataupun dipanggil sebagai social inequality. Misalnya, sekolah yang berbeza dari segi sumbernya, kualiti guru, kualiti pentadbir, persekitaran pembelajaran berbeza akan menyumbang kepada ketidaksamaan sosial dalam masyarakat.
Selain daripada itu, pengelasan pelajar kepada kumpulan yang pandai dan lemah, di mana pelajar pandai akan ditempatkan ke dalam laluan yang berbeza dengan pelajar yang lemah, turut dipercayai akan menyumbang kepada ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Perspektif interaksionisme menekankan makna yang muncul dari interaksi antara individu dalam persekitaran sosial. Perspektif ini turut mengeneralisasikan bentuk interaksi sosial sehari-hari antara individu ini bagi menjelaskan mengenai masyarakat secara keseluruhan. Kajian-kajian yang menggunakan perspektif ini juga sering dilakukan dalam skala yang kecil atau secara mikro. Dari perspektif interaksionisme, kajian yang dijalankan menumpukan kepada interaksi sosial yang berlaku di sekolah. Misalnya di bilik darjah, kawasan permainan, kantin dan lain-lain. Misalnya tanggapan guru terhadap murid mempengaruhi pembelajaran murid berkenaan. Atau guru lebih banyak memuji murid lelaki berbanding murid perempuan. Selain itu, contoh yang lain ialah murid mematuhi peraturan sekolah kerana pernah menerima hukuman. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan overview mengenai sosiologi dan pembelajaran. Sekian, terima kasih.